Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi bersama saya, Ustazah Hujah. Kali ini kita akan pelajari tajuk pendidikan Islam tahun 5. Ya, bersama saya untuk belajari tajuk beriman kepada hari akhirat. Awak semua boleh buka buku teks, muka surat 80 hingga 85. Okey, kita tengok buku teks muka surat 80. Okey, tengok semua dah sedia. Okey, kita belajar sama-sama. Okey, Ustazah akan sebutkan pengertian hari akhirat. Ya. Okey, awak boleh tengok. Apakah erti hari akhirat? Hari akhirat iaitu hari berlakunya kehancuran seluruh alam dan diikuti dengan manusia akan dibangkitkan. Ya, manusia akan berhimpun di padang mahsyar untuk dihitung amalannya bagi menerima pembalasan sama ada syurga atau neraka. Okay, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yang bermaksud, wahai semua manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu perkara yang besar. Mari kita sama-sama lihat apakah hukum beriman dengan hari akhirat. Allah telah memberitahu kita dalam surah tadi di mana kita wajib beriman pada hari akhirat sebagaimana dalilnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang bermaksud, tetapi kebaikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Di sini kita dapat lihat, ya, di mana Allah akan melihat kita, kebaikan kita melalui keimanan kita kepada Allah, ya, hari akhirat, para malaikat, segala kitab dan seluruh nabi. Di situlah, ya, menunjukkan wajibnya beriman kepada hari akhirat. Okeylah, teman murid, sekarang mari kita ketahui, ya, awak boleh buka muka surat 80, muka surat 83. Okey, kita sama-sama lihat apakah dia, ya, peringkat alam akhirat. Kalau pertama iaitu kehancuran alam. Awak boleh lihat, ya, pada masa ini seorang mukmin tidak akan ada pada masa ini sebab Allah amat kasih pada orang mukmin. Ya, kita akan dimatikan terlebih dahulu kerana Allah tidak mahu kita merasai dahsyatnya hari kiamat. Ya, pada masa ini hanya orang-orang yang tidak beriman sahaja yang akan tinggal. Mereka akan merasai kehancuran alam di mana seluruh alam, ya, gunung ganang menjadi debu, ya, gempa bumi, lautan bergulung-gulung, ya, seperti dalam washing machine, ya, di mana seluruh alam blend, akan digoncang dan menjadi satu padang yang amat rata, padang yang luas sehingga tidak ada bangunan ataupun pokok yang akan tinggal, ya. Di mana setelah itu, bila alam telah rata seperti jarak padang terukur, awak boleh lihat, tengok tu, nombor 2 akan berlakulah peristiwa kebangkitan. Ya, masa tu bila tanah dah rata, seluruh alam tidak ada, hanyalah manusia yang akan dibangkitkan untuk menemui hari penghakiman Allah di padang mahsyar. Ya, awak lihat nombor 3,
perhimpunan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan berdiri tanpa seurat benang pun. Mereka akan berdiri dengan kepala di atas kepala hanyalah sejengkal jarak daripada kepala awak adalah matahari. Di sana kita akan mengetahuilah bagaimana satu hari bersamaan 1,000 tahun di dunia. Hari akhirat itu amatlah tidak mampu ditanggung kalau kita tidak ada amalan yang cukup. Hanya golongan yang tertentu yang akan selamat untuk berada di padang mahsyar. Jadi kita tengok keempat, perhitungan amalan. Perhitungan amalan apabila kita semua telah berdiri di sana, bermulalah kita akan dihitung amalan kita. Okey. Di sana Allah akan mengadili. Siapakah hakim di sana? Ya, Allah. Allah akan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Jadi kat dunia ni kita kenalah beringat, jangan buat sesuka hati kita, kerana kita ada Tuhan yang akan mengadili kita di padang mahsyar nanti. Okey. Apabila kita telah ditimbang amalan kita, maka akhir sekali kita akan dimasukkan sama ada ke syurga kah atau ke neraka. Yang nombor 5 tu syurga dan neraka. Jadi saya harap semua kita ni akan mendapat perhitungan yang setimpal dengan amalan kita. Baiklah, mari kita tengok pula. Muka surat 84. 84, apakah dia? Hari kiamat. Apakah nama-nama hari kiamat? Selain daripada Yaumul Akhirah, selain daripada nama hari akhirat, ada nama lain iaitu, pertama awak tengok muka surat 84, Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumuddin. Ketiga, Yaumul Hisab. Keempat, Yaumul Khulud. Kelima, Yaumul Hashr. Keenam, Yaumul Khuruj. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Apa maksud Yaumul Qiyamah? Yaumul Qiyamah bererti hari kebangkitan. Seperti yang saya cerita tadi, kita akan dibangkitkan untuk kali yang kedua. Kali pertama kita dihidupkan kan, masa kita lahir daripada perut ibu kan. Yang kedua nanti kita akan dibangkitkan sekali lagi. Itulah nama Yaumul Qiyamah. Yang kedua, Yaumuddin. Apa artinya? Hari pembalasan. Ketiga, Yaumul Hisab. Hari perhitungan amalan. Keempat, Yaumul Khulud. Hari kehidupan abadi. Seterusnya, Yaumul Hashr. Hari berkumpulnya makhluk untuk dihisab. Dan akhir sekali, Yaumul Khuruj, iaitu hari keluarnya manusia daripada kubur. Nama-nama ini menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan hari akhirat. Seterusnya, mari kita lihat apakah kepentingan beriman dengan hari akhirat. Awak tengok muka surat 85. Muka surat 85, kepentingan ini amat penting jika kita beriman dengan hari akhirat. Amat penting. Tujuannya untuk apa? Untuk mendorong manusia. Pertama, untuk mendorong manusia melakukan amal soleh. Jika kita tidak beriman dengan hari kiamat, hari akhirat, kita mesti akan hidup sesuka hati kita. Tidak ada akhirnya. Kita ingat hidup kita selama-lamanya. Jadi kita mestilah wajib beriman. Hari di dunia bukanlah selama-lamanya. Kita akan mati. Kita akan dibangkitkan kali kedua di satu lagi kehidupan yang kedua, iaitu kehidupan akhirat. Yang kedua, menimbulkan rasa gerun untuk melakukan dosa. Kita akan rasa takut untuk melakukan dosa kerana apa? Ada hari penyiksaan di neraka.
dan kita akan rasa bersemangat untuk melakukan kebaikan bila kita tahu ada syurga yang akan disediakan untuk kita. Ya. Jadi kita akan rasa gerun melakukan dosa. Yang ketiga, menjadikan kita berwaspada dalam setiap kelakuan. Jadi kita akan berhati-hati untuk melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, kita hendaklah bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat manusia sebelum kita meninggal dunia. Pada masa itu kita tidak dapat memohon taubat. Ya. Ada masanya kita boleh memohon taubat. Sekarang ni pintu taubat masih terbuka. Jadi kita hendaklah selalu beristighfar dan memohon taubat jika kita melakukan kesalahan. Okey. Keempat, meninggalkan perbuatan sia-sia. Jika kita tahu, kita yakin hari akhirat pasti akan tiba, mustahil kita mahu melakukan perbuatan yang sia-sia. Cuma kecualilah kita ni memang lupa. Ya, manusia juga senang terlupa. Jadi itulah pentingnya kita mengikuti pelajaran agama, ceramah agama supaya kita diingatkan kembali. Ya, kita memang selalu terlupa. Jadi bila kita dengar balik, kita akan teringat dan kita tidak akan melakukan perbuatan sia-sia yang telah lalu. Yang kelima, melazimi istighfar dan bertaubat. Jika kita dah beristighfar, kita bertaubat, insya-Allah kita akan sampai di padang mahsyar dalam keadaan bersedia. Ya, kita mestilah bersedia dari sekarang kerana kehidupan di dunia ini bukanlah kekal. Ya, kehidupan yang sebenar di mana? Hari akhirat itulah kehidupan kita yang sebenar. Di dunia hanyalah tempat untuk diuji, tempat untuk mengumpul amalan baik, mengumpul pahala. Ya, kehidupan yang sebenar, ya. Matlamat kita hidup ni untuk menuju hari akhirat. Okey. Sampai di sini saja Ustazah telah berkongsi. Semoga semua mendapat manfaat dan pemahaman yang baik. Okey, Ustazah ucapkan terima kasih kerana mendengar sehingga akhir. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi.